wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu nak kongsi sikit. Kita sambung pengajian kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lepas kita dah untuk makluman, siapa yang menggunakan telefon, siapa yang menggunakan telefon tu, kamu boleh zoom lah skrin kamu boleh zoom. Kalau kita tengok pada sesi video yang cikgu share pada yang lepas, cikgu harap semua orang tengok no? Pada sesi yang lepas cikgu dah post apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, berkenaan dengan tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Last kali yang cikgu tengok itu kita dah bincang latihan 4.1C. Latihan 4.1C kita dah bincang dah bagaimana nak ungkapkan nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Apa itu termudah? Maksudnya nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil. Jadi nanti kamu yang mana belum tengok lagi, boleh buka link yang cikgu share tu dalam grup, buka. Nanti kamu nak ulang kaji pun boleh. Pada hari ni cikgu nak sambung berkenaan dengan tajuk kita dah pergi pada 4.1C. Kita sambung terus lah. 4.1C last kali. Yang ni last kali. Dan cikgu percaya semua daripada kamu dah mahir bagaimana nak menukarkan nombor nisbah yang besar ni kepada bentuk yang termudah. Termudah ni maksudnya nombor yang paling kecil lah, nisbah yang paling kecil. Cikgu imbas sikit lah. Kita pergi sat. Kita tukar design. Untuk gambar ni. Pada nombor yang paling kecil, contoh contohnya nisbah di antara last itu, biasanya nombor ni diberi dalam nombor yang besar. Contohnya pelajar materi yang cikgu sebut dulu ni kan, pelajar lelaki nisbah pelajar perempuan, di mana 300 orang pelajar lelaki nisbah 550 orang pelajar perempuan. Jadi ini bukan dalam bentuk nombor nisbah. Nombor nisbah ni maksudnya nombor yang paling kecil, nombor yang terkecil lah. Kamu kena permudahkan dia dahulu sebelum kita nyatakan dia nisbah lah. Contohnya 300, 500, kecilkan dia, potong 1. 30 bahagi berapa? Bahagi berapa? 30 bahagi 5 berapa? 30 bahagi 5 30 bahagi 5 apa? 6 kan? Potong 6. Potong 55 bahagi 5 11 kan? Maka nisbah dia adalah 6 nisbah 11. Maka inilah nisbah terkecil lah. Pada sesi lepas kita dah belajar dah tentang ni. Dan setiap nombor yang nak diubah mesti unit yang sama. Kalau unit antara kilometer dengan meter, nak tukar yang mana? Tukar yang besar kepada kecil. Kalau jam kepada minit, tukar kepada minit. Jam pada minit. Kalau minit dengan saat, tukar minit tu menjadi saat. Jadi unit yang paling kecil. Kita sambung pada tajuk seterusnya, tajuk yang seterusnya, iaitu apa? Kadaran. Keluar tak skrin cikgu? Semua keluar lah. Hubungan tak dengar? Dengar tak? Aire tak dengar. Aire orang lain dengar tak?
Hantar dengar, hantar. Dengar maksudnya hantar punya kawan punya mikrofon lah. Earphone. Kamu boleh guna earphone ataupun kuatkan speaker kamu. Ni siapa dia yang cakap ni? Imran. Okey. Okey juga. Okey, cikgu cek ni sementara tu. Okey. Sound, mikrofon. Okey. Ni mikrofon cikgu pada tahap yang maksimum dah. Maksimum lah. Jadi entah kena adjust di mikrofon di earphone lah, speaker. Okey. Hubungan antara nisbah dan kadar. Okey. Kita tengok. Okey, contoh 5, nyatakan kadar dan kuantiti termasuk yang ni termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut. Fatih membeli 2 kg mangga dengan harga RM10. Okey, maka nisbah dia, kadar dia RM10 bagi setiap 2 kg. Maka dua kuantiti yang terlibat ialah jisim, kilogram dan ringgit ringgit Malaysia. Okey. Okey, tengok di sini. Kita tengok contoh dia dulu sebab ni contoh dia ni. Kita print screen. Okey. Okey, juga ambil sekali nisbah. Okey. Allah. Kakak. Okey. Perkaitan antara nisbah dan kadaran. Okey, kalau tengok di sini. Okey. Fatih membeli 2 kg mangga dengan harga RM10. Maksudnya kadar di sini setiap 2 kg harga dia RM10 Maksudnya kadar dia adalah sama RM10 per 2 kg. Ataupun kalau kita permudahkan dia RM5 per 1 kg. Ataupun RM5 per kg. Ni maksudnya dia punya kadar dia. Okey, dua kuantiti yang terlibat ialah jisim, iaitu berat dalam unit kilogram, manakala nilai ringgit nilai duit ringgit Malaysia. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk berjalan sejauh 12 km. Okey, maksudnya setiap liter petrol boleh pergi, kereta ni setiap 1 liter petrol dia boleh bergerak sejauh 12 km. Maksudnya 12 km per liter. Jadi kadar dia adalah 12 km per 1 liter. Okey. Jadi dua kuantiti yang terlibat di sini adalah ini adalah isi padu. Liter ni merujuk pada isi padu, manakala jarak merujuk kepada kilometer. Jadi kadar yang terlibat di sini adalah 12 km per 1 km. Okey. Menukar unit ukuran kadar 2 gerai menjual tomato cherry yang dihasilkan di Tanah Tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih rendah? Okey, biasa kita nak cari yang lebih rendah. Biasanya kita cari harga purata lah, harga yang paling kecil. Macam ni purata ni. Okey, RM10 per RM2. Kita bahagi 2, dapat RM5 per kilogram. Maksudnya harga bagi setiap kilogram lah. Okey. Dia kata untuk membuat perbandingan harga, penukaran unit perlu dilakukan. Okey, ini situasi dah ni.
Okey, gerai A RM15 per kilogram. Okey, gerai A. Okey, gerai A RM RM15 per kg. Manakala gerai B RM, okey, maksudnya apa? RM8 per 500 gram. Maksudnya kalau 1 kilogram berapa? Maksudnya gerai B ni 16 RM 16 88 8 tambah 8 16 kan per kilogram. Okey, jadi soalan dia yang mana lebih murah? Okey, tengok di sini apa straight tu soalan. Apa straight tu soalan lah. Yang mana lebih murah? Gerai automatik gerai A yang lebih murah sebab 1 kilogram sama dengan RM15. Manakala kelas gerai B 1 kilogram sama dengan RM16. Macam mana boleh jadi 16? Ya, sebab ini 500 gram, setengah kilo. Okey, 0.5 kilogram. Harga dia RM8. Kalau 1 kilogram maksudnya kena darab. Okey, 8 darab 2. 0.5 pun darab 2. Okey, 0.5 darab 2 dapat 1 kilogram. 1000 lah. 0.5 dapat 1000 maksudnya 1 kilogram sama dengan RM88 kali 8 16. 8 kali 2 16. Okey, jadi tak perlulah kita buat pengiraan yang panjang macam ni. Okey, tak perlu pengiraan yang panjang macam ni. Kalau soalan objektif, kita perlu masa yang pendek lah, semaksimal yang boleh untuk kita congok. Kita congok ya. Soalan ni dia buat jalan pengiraan kan. Jadi kamu tengok langkah mana yang lebih cepat. Okey, maka harga gerai A lebih rendah. A lebih rendah berbanding gerai B. Beza harga dia adalah RM1. Kita boleh bagi tahu tu. Beza harga RM1. Okey, kita pergi pada contoh 6. Okey. Raja menunggang basikal dengan kelajuan 5 meter per saat. Tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Okey, 5 meter per saat nak tukarkan kepada kilometer per jam. Okey, kelajuan basikal yang dinaik oleh Raja ni, dia kata 5 meter per saat. Ini merujuk MS ni, kamu kena ingat ni merujuk kepada unit meter. Meter ni merujuk kepada unit jarak. Yang ni merujuk kepada unit masa. Okey, saat, masa. Jadi dia suruh tukarkan kepada kilometer per jam. Dia suruh tukarkan. Kepada kilometer per jam. Okey. Sebelum tu, unit kamu kena jelas. Okey, sebelum ni cikgu kita pergi pada unit dulu. 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1000 meter. Kalau 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey, sekarang ni dia melibatkan unit meter ya. Okey, saat pula. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit sama dengan 60 saat. Okey, sekarang ni situasi 5 meter per saat. Saat, ni saat bukan 5. Okey, kalau tengok sini. Okey, 5 meter per saat. Ni maksudnya 5 meter per saat ni maksudnya 1 saat. Per saat ni maksudnya 1 saat. Okey. Kalau per saat ni maksudnya 1 saat. Ni macam ni lah. RM15 per kilogram. Bermaksud hidden number ni adalah 1 kilogram. RM16 per kilogram, 1 kilogram. 5 meter per saat maksudnya 1 saat ni hidden number. Okey, jadi kita tak per ni adalah bahagi per. Okey, kalau tengok sini 5 meter. Okey. Okey. Meter nak pergi pada kilometer. Kena. Okey. Kalau kilometer nak pergi kepada meter, kita kena darab kan.
Tapi kalau meter nak pergi kepada kilometer, dia kena bahagi. Okay, kita tengok dulu. Okay, tengok di sini. Okay, 5 bahagi 1000. Okay, 5 bahagi 1000. Okey, 1 saat ni, okey. 1 saat dia kena pergi pada minit. Saat kena pergi pada minit. Saat kena pergi pada minit. Minit kena pergi pada jam. Okey. Okey. Okey, 5 bahagi 5 bahagi 5 per 1000. Tak. Okey, macam mana nak tukar? Sana. Okey, kena ada kalkulator mudah. Yang ni pun kena bahagi 60 bahagi 60. Saat nak pergi pada ni dia kena bahagi. Okey, tak apa. Maksudnya di sini 5 per 1000 bahagi sekejap lah cikgu pun kucing cikgu ni bahagi okey 60. Kita tengok contoh dia dulu. Cikgu nak kena faham contoh dia dulu. Okey, 5 meter per saat. Okey, bahagi 1 bahagi 60 bagi 60. Okey. Itulah 1 ni bahagi 60 darab 60. Okey, cuba guna kalkulator. Okey, cuba guna kalkulator. 5 ni bagi 1000 ni. 5 bagi 1000 apa? Kita tak cakap. 5 bahagi dengan 1000. Sini dapat 0,0 0.005. Okey. Bahagi tukar pada darab memang 60 darab 60 tak? Per 1. Okey, bahagi tukar pada darab, yang bawah akan naik atas, yang atas akan turun bawah. Okey, cuba 06 darab 60 darab 60. Okey, betul, dapat 18. 18 km per jam. Sekejap. Kita ni balik lah. Cikgu buat balik. Sekejap. Okey, sekejap. Cikgu ni balik. Ctrl C, Ctrl V. Okey, kita ni balik lah. Apa kucing ni? Ambil warna ni. Okey, kita pergi pada ni. Okey, kelajuan rajam menunggang basikal pada kelajuan. Okey, yang dia bagi ni dalam bentuk 5 meter per second per saat. Okey, kita kena tukarkan dia kepada kilometer per jam. Jadi meter perlu tukar kepada kilometer, manakala second saat tukar pada jam.
Meter nak pergi pada kilometer, dia akan jumpa apa? Dia akan bahagi, kalau besar nak pergi pada kecil, dia kena darab. Besar nak pergi pada kecil, darab. Tapi kecil nak pergi pada besar, dia kena bahagi. Bahagi apa? Bahagi 1000. Okey, manakala saat nak pergi pada jam, okey, saat nak pergi pada jam, saat kecil nak pergi pada jam, dia besar. Dia kena bahagi, pertama dia akan bahagi 60 minit, 60 saat tu, 60 saat. Lepas tu dia akan bahagi lagi 60 minit. Okey, jadi kamu tulis macam ni mudah. Okey, 5 meter per second, per saat, per 1 saat. 5 meter per 1 saat kan. Okey, 5 meter per 1 saat. Okey, meter nak pergi kepada ni, kita perlu bahagi 1000 meter baru dapat ni. Saat perlu bahagi 60, ni 60 saat bahagi dengan 60 minit baru dia akan dapat jam. Akhirnya kita akan dapat sini jam, manakala di sini kilometer. Okey, cuba kamu guna kalkulator. 5 bahagi 1000, kita akan dapat 0.005. Okey, 0.005 kilometer per. Okey, 1 bahagi 60 bahagi 60 dapat apa? Okey, 1 bahagi 60 bahagi 60. Okey, 0. Okey, okey, 1 bahagi 60. Okey, okey, 60 bukan bahagi ni darab ni. Silap. Okey, yang ni kita tulis dalam. Okey, tak apa. Nanti cikgu nilai. Dia keliru sikit ni. Okey, darab. Okey, ini 0.05. Okey, 1. Okey, bahagi lah. Kita tulis sini bahagi per ni, per second ni. Okay, kita pindahkan yang ni, kita pindahkan 1 saat darab 60 ni, kita bahagi. Okey, bahagi apa? Bahagi 1 per 60 darab 60. Tiba betul. Okey, bahagi tukarkan kepada darab. Okey, maksudnya 1 ni akan turun di bawah, maka 60 ni, 60 kali 60 ni naik atas. Okey, 0.005. Okey, darab. Okey, jadi tulis sini darab. Okey, 60 darab 60 berapa? Okey, 360. Jadi 360 saat. Okey, untuk 1 jam kan. Okey, maksudnya 0.05. Okey, cuba darab dulu. Tak apa, kita try lah. 0.005 darab dengan 360. 3,600 tu. 3,600 ni. 3,600 bukan 360. 3,600. Kita akan dapat 18 kilometer per jam. Ni 3,600 saat ni, dalam unit saat. Okey, kita tukarkan dia terus jadi 18 kilometer per jam. Okey, ni bahagi tukar kepada darab. Ni tak payah ni. Okey, bahagi tukar kepada darab, maka 1 ni dia akan turun bawah. 3,600 per 1. 1 ni turun bawah, 3,600 naik atas. 60 kali 60 3,600.
dia naik atas. Okey, konsep pecahan yang kita belajar sebelum ni. Okey, kita tengok dulu pada contoh seterusnya. Okey, tak apa, kita tengok dulu contoh. Ketempatan sejenis logam ialah 2700 kilogram per meter cube, meter padu lah. Nyatakan ketempatan logam ini dalam gram per sentimeter. Okey, sebelum kita nak tukarkan kilometer kepada ni, pertama sekali kamu kena tahulah unit 1 kilogram sama dengan berapa gram? 1000 gram. Okey, kalau 1 gram bersamaan dengan 100 miligram. Okey, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 gram dia macam kilometer ke unit dah. Okey, sekarang ni kilogram nak tukar kepada gram. Okey, kecil nak tukar pada besar. Kecil nak tukar pada yang besar. Cikgu dah kata tadi, kalau kecil nak tukar pada besar, maka kita kena bukan kecil ni, kilogram besar nak tukar pada kecil. Besar nak tukar pada kecil, kita kena darab. Okey, jadi kita tengok ya. Okey, 2700 kilogram per meter padu. Meter padu. Kalau M02 tu meter persegi. Kalau M saja meter. Kalau M02 meter persegi. Kalau M03 meter padu. Okey. Okey. Nyatakan ketempatan logam dalam gram. Dia suruh tukarkan pada gram per meter padu. Okey. 2700. Okey. Darab dengan apa? Kita kena darab dengan 1000. Okey, ni kilogram nak tukar pada gram, 1000 gram. Okey. Oh ni, meter tukar pada sentimeter. Meter, okey, sini ada lagi ni. Cikgu hampir tak nampak. Meter tukar pada sentimeter. Okey, kalau 1 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey, dia suruh tukar meter kepada sentimeter. Maka kita perlu darab 100 Okey, jadi 2700 per ni sentimeter padu. Okey, sentimeter padu ni sentimeter padu M03 ni. Okey, M03 ni maksudnya meter padu lah. Okey, kalau kita nak mengira, cikgu cerita sikit kenapa M ni kuasa 3 meter padu. Okey, cikgu pergi pada cikgu perlukan kertas kosong. Okey, sebelum tu perkaitan, kenapa kamu tanya kenapa perlu darab 100. Okey, cikgu tunjuk. Okey. Okey, kalau kita tengok bagi sebuah segi empat je, kita letak sebuah segi empat. Okey, berikut adalah sebuah segi empat contoh. Ini jarak dia 5 cm. Manakala sini 4 cm. Okey, cari luas. Luas sama dengan 4 darab 5. 4 cm darab 5 cm. Ini cm akan dapat jawapan 20 cm persegi. Maksudnya 2. Tapi kalau dia melibatkan isi padu, dia tak akan jadi macam ni saja. Dia akan contoh. Okey, ini melibatkan isi padu. Okey, kalau isi padu, contohnya di sini 5, di sini 4, di sini 3. Okey, dia kali isi padu dia melibatkan lebar kali panjang kali tinggi. Jadi 5 darab 3
darab 4. Berapa? 5 cm darab 3 cm darab 4 cm. 5 darab 3 darab 4. Okey, kita akan dapat 60 cm padu. Ni kuasa 3 kan? 60 cm padu. Apa maksud cm padu? Okey, 3 kan? Okey, maksudnya 3 nombor di darab. Okay, kita tengok balik ni. Okey, manakala dia bagi dalam bentuk isi padu. Okey, gram meter ni, meter padu. Meter padu ni maksudnya lebar darab tinggi darab panjang. Okey, jadi kita kena darab. Setiap ni kena darab ah. Okey, 100 meter sama dengan 100 cm. Sekarang ni sekarang ni mana? Okey, meter nak tukar pada sentimeter. Meter nak tukar pada sentimeter, perlu darab 100. Meter nak tukar pada sentimeter, perlu darab 100. Sebab ini sentimeter per sentimeter padu, kena darab 100 darab 100. Sebab tengok ni, 1 meter padu, 1 sentimeter padu. Okey, 1 sentimeter padu bersamaan dengan 1 meter darab 1 meter darab 1 meter. Okey, ni kalau kita belajar di bawah tajuk, kamu ingat tajuk kuasa 3 kan? Kuasa 2 dan kuasa 3, tajuk sebelum ni. Okey, kalau diberi contohnya P kuasa 3, maksudnya P darab P 3 kali lah. Kalau dia bagi sini contohnya 2K kuasa 3, maksudnya 2K darab 2K darab 2K. Okey, jadi di sini perlu darab 3 kali lah, sebab dia bagi dalam unit meter padu. Meter padu ni sentimeter kuasa 3, jadi kena darab 3 kali. Okey, cuba guna kalkulator. Okey, darab dan bahagi lah. Okey, yang ni dapat dalam unit. Atas ni akan dapat unit gram per sentimeter padu. Okey, berapa? 2700. Kalau di sini dia akan dapat terus 2.7. Okey, gram. Okey, yang ni 2700 darab dengan 1000 akan dapat dalam gram, bahagi dengan 6 biji kosong. 6 biji bahagi dengan 1 juta akan dapat 2.7 gram. Jawapan dia gram per sentimeter padu. Sebab di sini meter padu tukar kepada sentimeter padu. Atas ni kilogram tukar kepada gram, akan dapat. Okey, kita tengok contoh dulu. Kita tengok pelbagai lagi contoh. Okey, masa nak habis sikit lagi, nanti kita sambung sikit lagi lah kalau terputus. Sekejap, saya nak tunjuk contoh. Okey, kita tengok pada contoh 4.2a. 4.2a. Okey, kita ambil semua soalan lah. Okey, nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit yang terlibat dalam situasi berikut. Okey, untuk soalan yang pertama, kamu perlu nyatakan kadar dan kuantiti yang terlibat. Okey, biasanya kadar ni sama ada berat,
berat, apa lagi, jarak dalam unit kilometer, apa lagi, unit-unit lah. Contohnya ringgit. Kalau tambang ni dia biasanya dia akan melibatkan ringgit dengan, okey, kita tengok dulu. Okey, tambang kereta api untuk 2 orang penumpang dewasa dari Johor ke Kuala Lumpur ialah 154. Okey, apa yang terlibat di sini? Maksudnya untuk soalan A, okey, berapa orang? Okey, 2 orang penumpang dewasa dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Okey, di sini ada berapa unit yang terlibat? Okey, tambang kereta api lah. Okey, 2 orang, untuk 2 orang. Okey, tambang dia adalah, okey, 2 orang per, okey, RM. Okey, RM di atas, RM kita balik 154 per 2 orang. Okey, 154 yang terlibat adalah RM 154 per 2 orang. Jadi kadar dia, okey, 154 bahagi 2, okey, maksud dia RM 77 per orang lah. Orang ni maksudnya 1 orang. Okey, itu kadar dia yang terlibat. Okey, kita tengok pada yang kedua. 20 liter air mengalir keluar dari sebuah tangki bagi setiap kali dipam. Okey, maksudnya sekali pam 20 liter air. Okey, 20 liter air, unit dia 20 liter dari sebuah tangki setiap kali dipam. Maksudnya unit dia sekali dipam 20 liter. Maksudnya 20 liter per pam lah. Per pam. Maksudnya 20 liter. Okey, kita sambung semula. Okey, kita sambung sikit lagi lah. Okey, per pam. Maksudnya satu sekali pam 20 liter air mengalir. Itu dari segi kadar dia. Okey, situasi yang ke C. Yuran tuition Harwari ialah RM200 untuk 4 mata pelajaran. Maksudnya bagi 4 mata pelajaran RM240. Maka unit dia kita tulis, okey, RM 240 per 4 mata pelajaran. 4 mata pelajaran. Maka kadar dia kita boleh tulis lah, 240 bagi 4. Maka dia punya rate dia berapa? 240 bagi 4. Okey, bermaksud RM RM60 per setiap mata pelajaran. Mata pelajaran. Okey, setiap mata pelajaran RM60. Itu kadar dia, rate dia. Kita nak keluarkan rate dia. Okey, D. Baja yang digunakan di sebuah kebun seluas 10 hektar ialah RM500. Maksud RM500 bagi setiap 10 hektar baja yang telah digunakan. Okey, jadi kadar yang dia adalah ringgit Malaysia dengan hektar keluasan. Maka RM 500 per 10 hektar. Maka rate dia 50 RM RM50 per hektar. Yes, itu rate dah, kadar dah. Okey, ganda sebuah enjin berputar. Sebuah enjin berputar 600 putaran dalam masa 3. Okey, ganda ni apa?
ganda ni adalah besi yang bawah body lori tu, yang berpusing. Ganda ni kalau bahasa mekanik ni dia panggil Kaplan, batang Kaplan tu yang berpusing di tayar tu dekat gearbox. Okey, sebab enjin berputar 300 putaran dalam masa 3 saat. Maksudnya dalam tempoh 3 saat 600 putaran dia buat. Maksudnya untuk tempoh 1 saat berapa? Maka 600 kali putar per 3 saat. Maka rate dia, kadar dia berapa? 200 putaran per saat. Itu dia punya rate dia. Okey. Kita tengok contoh dalam buku kalau ada. Sana. Okey. Okey, tak ada lebih daripada penyelesaian masalah. Okey, kita tengok pada contoh soalan nombor 2. Jadual di sebelah menunjukkan sebuah kelajuan objek A dan B. Tukarkan unit ukuran untuk menentukan objek yang bergerak lebih laju. Okey. Kalau tengok di sini, okey, objek A. Contohnya kita letak A ni motor apa? Tak apalah, objek A lah. Kereta kontrol A dan kereta kontrol B. Okey, satu ni dia pergi 25 meter per saat, manakala B 8 km per jam. Okey, pertama kita perlu tukarkan kepada unit yang sama. Sama ada meter perlu tukar pada kilometer, ataupun biasanya kita tukar pada unit yang kecil lah, mudah. Kilometer ni tukar pada unit yang kecil, jam ni tukar pada unit yang kecil. Jadi kita ambil satu je. Okey, kita ambil satu je. Okey, ambil satu je. Okey, 8 km per jam kita tukar pada meter per saat. 8 km per jam tukarkan kepada meter per saat. Okey, 8 km, kilometer tukar pada meter. Okey, 8 km nak tukar pada meter, darab 1000 per. Okey, jam, 1 jam tukar pada saat, dia kena darab 60 darab 60. Okey, darab 60 ni jam nak tukar pada saat, darab 60 minit, darab 60 saat. Berapa? Dapat 8000 bahagi 3600 saat kan? 3600 saat. Okey, matikan dia, potong. Okey, 80 bahagi dengan 36. 80 bahagi dengan 36. Berapa? 80 bahagi 36. Okey, dapat 2.22. Bermaksud yang ni sama dengan 2.22 meter per saat. Okey, yang ni kita dapat 2.2 meter per saat. Maka objek mana yang lebih laju? A atau B? Yang mana lebih laju? Tengok sini, yang mana lebih laju? A atau B? Maka B lebih laju lah. Maksudnya kalau A 25 meter 1 second, 25 meter dia bergerak. Manakala B 1 second dia boleh bergerak 2.2 meter. Maksudnya okey, yang mana lebih laju? A lagi laju lah. Dia yang mana lebih laju adalah dia mana lagi jauh kan. Okey, 25 meter per saat. Yang ni 2.2 meter per saat. Maksudnya A lagi laju lah. Okey, boleh tak? Okey.
Okey, yang apa dalam tempoh, maksudnya yang keliru maksudnya okey, dalam tempoh 1 saat A bergerak 25 meter. Ni A. Manakala B dalam tempoh 1 saat, tempoh yang sama, dia hanya bergerak 2.2 meter. B. Tempoh yang sama. Maksudnya yang mana lagi laju? A lagi laju daripada B lagi jauh dalam tempoh 1 saat. Maka A lagi laju. Okey, gising per unit luas sekepi logam ialah 3 kali meter per meter persegi. Nyatakan kadar dalam gram per 100 meter persegi. Okey. Okey, ni 100. Okey, sekarang ni dia bagi 3 kali meter per, okey, keluasan biasa unit luas ni meter persegi bukan meter padu. Meter padu ni merujuk kepada isi padu. Kalau meter padu dia kuasa 3. Kalau sentimeter ni, sentimeter kuasa 2 ni maksudnya meter persegi, merujuk kepada keluasan. Biasanya jarak, kamu kena ingat kalau nak cari jarak antara dua tempat, biasanya kalau sentimeter, meter, kilometer. Kalau ni jarak. Kalau luas, dia akan bagi sentimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi. Kalau isi padu, sentimeter padu kuasa 3, meter padu, kilometer padu. Jadi kalau kamu tengok ni dia bagi meter persegi ni, maksudnya luas merujuk pada luas. Okey, dia suruh tukar. Okey, kepingan logam 3 kilogram per meter persegi. Nyatakan kadar itu dalam gram per. Okey, pertama kita kena tukarkan dulu unit yang pertama. Daripada kilogram tukarkan kepada gram. Kilogram nak tukar kepada gram perlu darab 1000. Kilogram nak tukar kepada gram perlu darab 1000. Meter nak tukarkan kepada sentimeter darab berapa? Darab 100 kan? Darab 100. Jadi okey, kita tulis, cari tempat yang luas sikit. Sekejap. Kita pergi, kita bawa soalan ni kepada page yang seterusnya. Okey, kita okey. Okey, jisim per unit. Okey, kepingan logam. Okey, kita tukar Okey, 3 kilogram 3 kilogram per meter persegi. Okey, dia minta tukarkan kepada gram per 100 cm persegi. Okey, pertama 3 kilogram perlu tukar pada gram. Okey, 3 kilogram perlu darab dengan 1000 gram, akan dapat gram. Okey, per. Okey, meter persegi. Meter persegi ni maksudnya okey, tukarkan pada sentimeter. Okey, meter ni tukarkan. Okey, 1 meter ni, 1 meter perlu darab dengan 100. Okey, meter persegi. Meter ni 2 darab 100. Okey, kita tengoklah dapat apa. 3000 per sentimeter. Okey, dia suruh convert kepada gram 100. Okey, tukar. Jadi 30 gram per
100 cm padu. Sebab dia nak, dia bukan sentimeter padu saja, dia per 100 kan. Okey, di sini per 100. Jadi kita kena kekalkan 100 di sini. 30 gram per 100 cm persegi. Okey. Soalan nombor 4. Sebuah ladang kelapa sawit menggunakan baja pada kadar 350 per hektar. Nyatakan kadar penggunaan baja gram per meter. Okey, meter persegi. 1 hektar sama dengan 10,000 meter persegi. Okey, di sini dia guna berapa hektar? Okey, nyatakan penggunaan baja. Okey, dia kata 350 kilogram per hektar. Okey, dia suruh tukarkan kepada gram per meter padu. Okey, kita convert 1 hektar. Okey, 1 hektar sama dengan 10,000. Maka 350 kilogram per 1 hektar sama dengan 10,000 meter padu. Sebab 350 kilogram per hektar kan. 1 hektar bersamaan dengan 10,000 meter persegi, bukan meter padu, meter persegi. Okey, kilogram perlu tukar kepada gram. Okey, ni soalan dia nak dalam keadaan macam ni. Maka kilogram perlu tukar pada gram. Okey, kita perlu darab dengan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka darab dengan 1000 gram. Okey, kita akan dapat 350 1, 2, 3 bahagi dengan 10, 1, 2, 3. Okey, perkecilkan dia. Potong. Maksudnya 35 gram per meter persegi. 35 gram per meter persegi. Okey, kita convert. Jadi jangan keliru lah. Tadi soalan kata kamu kena tahu lah 350 km per hektar. Okey, per hektar ni kamu convert terus. Per hektar ni maksudnya per 1 hektar. Okey, 1 hektar sama dengan 10,000 meter persegi. Maka 350 km per ni bahagi terus. Per bahagi 350 kilogram bahagi dengan 10,000 meter persegi. Jadi kilogram tukar kepada gram perlu darab dengan 1000. Maka dia akan jadi 350,000. Okey, bahagi dengan 10,000 terus. Sebab yang unit ini kita tak perlu convert apa dah. Sebab dia nak meter persegi. Unit dia ni dah sama. Unit ni dah sama. Jadi kita tak perlu tukar apa dah. Tak perlu darab apa dah. Sebab unit dia dah sama. Kecuali dia kata sentimeter persegi. Kalau sentimeter persegi baru kita kena darab lagi. Darab meter 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kena darab 100. Tapi dah unit dah sama, maka kita tak perlu darab lah meter ni, kekalkan. Okey, bahagi matikan kosong. Okey, dapat 35. Maksudnya 35 gram. 35 ni dah jadi gram. 35 gram per meter persegi. Jawapan dia. Okey, boleh. Okay, cikgu nak tengok contoh kalau ada. Okey, nak tengok contoh. Okey, tadi nisbah kadar tadi kadar. Okey, sekarang kadaran. Okey, kadaran. Kita tengok contoh terus noh. Kita ambil contoh tu. Okey.
Okey. Ngantuk dah? Belum kira, sikit kira. Okey, sikit lagi. Okey, kita ambil contoh 7 lah. Contoh 7, 8. Okey, kita tengok tak apa contoh dia. Penyelesaian dia tu kita tengok dulu. Okey, ni kadaran. Nisbah, kadar dan kadaran. Okey, nisbah kita membentuk nombor yang terkecil. Kadar tu kita nak menentukan kadar rate dia per berapa. Kalau kilometer per meter minyak dia, kelajuan kan, kilometer berapa kilometer per jam, tu kadar. Okey, ni kadaran. Okey, tuliskan satu kadaran bagi satu situasi berikut. Jika 10 biji kacang mempunyai gisim 10 gram, maka 30 biji kacang mempunyai 30 biji kacang mempunyai 51 gram. Okey, dia suruh tulis ya. Okey, maksudnya contoh pertama ni, kalau 10 biji kacang. Okey, kacang bersamaan dengan mempunyai gisim dia per 17 gram. 10 biji kacang 17 gram. Okey, 10 biji kacang sama dengan 17 gram. Okey, dari segi kadar dia rate, ni kadaran. Okey, dari segi kadar dia berapa? Satu gram sama dengan berapa biji? Maka kita akan letak 17 gram bersamaan dengan berapa biji? Bagi 10 biji. Okey, baru kita tahulah. Maksudnya satu biji bersamaan dengan 1.7 gram per biji. Okey, ni dari segi kadar. Okey, ni dari segi kadaran dia. Kadaran dia 17 gram per 10 biji. Maksudnya 1.7 gram per biji lah. Sebiji sama dengan 1.7 gram. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua. Okey, ni baru yang kadaran yang pertama. Kadaran yang kedua, dia kata apa? 30 biji kacang mempunyai gisim 51 gram. Okey, kalau kadaran yang kedua 51 gram samaan dengan berapa biji? 30 biji. Okey, kita punya kadaran dia apa? 51 bahagi 30, 1.7. Maksudnya kadaran dia sama, 1.7 gram per biji. Okey, maksudnya sama aja dia punya rate antara ni. Maksudnya 17 gram per 10 ni sama dengan 51 gram per 30 biji. Ni rate dia yang sama. Sebab tu dia letak sama dengan 17 gram per 10 biji sama dengan 51 gram per 10 biji. Sebab apa? Sebab rate dia, kadar dia, ni kadaran kan, rate kadar dia adalah setiap ni 1.7 gram per biji. Maksudnya sebiji 1.7 gram. Rate dia ni sama. Sama juga dengan situasi yang kedua ni. Kalau dia kata jelajah basikal Litio di Langkawi bermula berkedah dan berakhir di Melaka melewati jarak 1180 km. Jarak ialah 23.6 cm pada sebuah peta dengan kaedah dengan keadaan 1 cm mewakili 50 cm. Okey, kalau di atas peta, kalau dia kata 1 cm di atas peta bersamaan dengan 50 km. Okey, di atas muka bumi.
Okey, kalau dia bagi 23.6 cm sama dengan berapa kilometer? Okey, cara mudah kita nak test. Okey, ni cikgu tunjuk kaedah. Okey, 1 cm menjadi 23.6. Maka 1 nak jadi 23.6, kita kena, okey, kamu kena darab apa? Darab 23.6. 23.6, 1 darab 23.6, maka dia akan dapat 23.6. Apabila sebelah sini darab ni, sebelah sini pun kena darab. Dia macam nisbah ni, 1 nisbah 50, 1 nisbah 50. Okey, kalau sebelah kiri darab 23.6, sebelah kanan pun kena darab 23.6. 50 darab 23.6, 50 darab 23.6, maka kita akan dapat 1180 kilometer. Okey, jadi 23.6 bersamaan dengan 1180 kilometer. Sama tak dengan kes ni? Sama. Tengok sini. Maksud dia 50 kilometer, 50 kilometer bersama dengan 1 cm sama dengan 1180 per 23.6 cm. Maksudnya, okey, cikgu pilih. Allah, di padam lah. Sekejap. Boleh back tak? Oh, tak boleh back. Tak apa, cikgu buat online. Kita tekan butang kat pen cikgu ni, butang delete. Okey, jadi cikgu ni balik. Okey, mana dia? Okey, cara dia, ni cara cikgu lah. Okey, dia kata 1 cm sama dengan 50 km. Maksudnya dari segi nisbah dia 1 cm nisbah 50 kilometer. Okey, 1 nisbah 50 kilometer. Okey, kalau dia kata 1 cm, kalau 1 cm sama dengan 50, kalau 23.6 cm, dia akan jadi berapa? Okey, kalau 1 menjadi 23.6, maksudnya 1 darab. Okey, 1 nak jadi 23.6, maka dia akan darab 23.6. Okey, 1 akan darab 23.6 akan dapat 23.6. Maka pasangan dia pun mesti darab 23.6. Akan darab benda yang sama. Okey, jadi akan dapat apa ni? 1180 kilometer. Sebab ini unit kilometer kan. Okey, maka rate dia adalah itu. Kalau 1 cm sama dengan 50, kalau 23.6 cm sama dengan 1180. Maka kadar dia adalah sama. Meliputi jarak 1180. Maka samalah. Okey, kita pergi pada contoh latihan ni 4.3a. Okey, 4.3a. Tuliskan satu kadaran bagi setiap situasi berikut. Okey, jika 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola itu berharga RM20. Okey, kita nak tahu. Okey, dia kata RM RM5 per 3 biji bola. Okey, sama tak dengan kadaran dia? 20 RM20 sama dengan 12 biji bola. Sama tak? Kita tengok. Okey, kalau 5 bahagi 3 apa? 5 bahagi 3, 1.67. Maka sebiji bola berharga RM 1.67 per biji. Okey, kita tengok dulu yang rate yang kedua. RM
RM20 per 12 biji bola. Okey, cuba bahagi. RM20 bahagi 12. Okey, sama juga. RM RM1.67 per biji. Maksudnya kadaran dia adalah sama. Ni kadaran kita letak macam ni. Okey, jadi soalan A, RM5 per 3 biji bola sama dengan RM20 per 20 biji bola. Kadaran ni dia suruh kamu sama ada dia sama, dia lelaki ni dia sama tak? Nilai kiri dengan nilai kanan tu sebenarnya sama tak? Sama. Okey, pergi pada soalan B. Okey, jika tinggi 4 blok kayu disusun menegak ialah 24 cm, maka kamu letak rate dah 24 cm per berapa blok kayu? 4 blok kayu. Okey, blok kayu per blok sama tak dengan 13 biji kayu menegak? Okey, 78 cm per 13. Okey, blok. Okey, cuba bahagi 24 bahagi 4 akan dapat rate yang sama. Maka kamu letak terus sama dengan kita test Okey. Okey, 24 bahagi 4. Okey, dapat 6 cm per blok. Okey, 78 bahagi dengan 13. Okey, pun dapat juga 6 cm per blok. Maka dia sama. Kamu tulis dalam rate macam tu. Okey, tengok pada soalan C. 13 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas tadika ria. Terdapat 65 orang murid lelaki dan 75 murid perempuan kan. Okey, jadi tulis. Okey, murid lelaki dengan murid perempuan. Okey, kalau tengok pada soalan C, okey, dia kata 15 orang murid perempuan. Okey, kita letak rate yang sama. Okey, kalau lelaki per perempuan sama tak dengan lelaki per perempuan? Okey, ini bagi tadika, ini tadika ria, manakala ini tadika. Okey, set tadika di ria. Jika terdapat nama lelaki dan di tadika ria, maka okey, dia kata yang pertama 13 per 15 Okey, sama tak dengan 13 murid lelaki 65 per 75. Okey, 65 per 75. Cuba kamu bahagiah, dapat tak poin yang sama, dia punya purata dia. Okey, cuba bahagi. Okey, 13 bahagi 15. Okey, 0.87. Cuba bagi lagi. 65 bahagi 75. Sama 0.87. Maka kadaran dia adalah sama antara situasi 13 orang murid lelaki, 15 orang perempuan dalam setiap kelas tadika ria ni. Jika terdapat 65 orang murid lelaki di tadika ria, dan maka okey, maksudnya kadaran dia adalah sama. Okey, jelas itulah. Okey, siap. Kita tengok dah. Okey, untuk hari ini, okey, kamu sebelum kita mencari nilai yang kita letak ni, penyelesaian masalah ni, okey,
Okey, kamu cuba buat balik. Okey, latihan 4.3a ni melibatkan kadaran. Okey, membuat kadaran lah. Kadaran ni antara situasi A, situasi B ni sama tak? Okey. Dan soalan 4.2a yang ni kadar. Kadar ni maksudnya kadar rate lah, rate per kadar ni kamu nyatakan macam mana cikgu nyatakan tadi. Okey, kamu cuba buat latihan 4.2a dan 4.3a. Okey, 4.2a dan 4.3a saja nah. Cuba mahirkan dulu, nanti kita akan mula bincang. Nanti next class nanti cikgu akan share contoh-contoh soalan yang ada di dalam buku ni. Okey, banyak contoh soalan nanti cikgu akan share kat kamu. Jadi sebelum tu apa? Cikgu nak apa? Kamu buat dulu soalan ni. Okey, kelas kita takat tu saja dulu. Yang penting kamu mahir dulu dua sub tajuk. Sub tajuk yang pertama adalah kadar. Okey, kadar ni latihan dia 4.2a, manakala kadaran ni adalah latihan 4.3a. Boleh tak? Boleh Alif. Okey, buat dulu apa yang tu. Nanti kita akan sambung pada next class pada minggu depan kalau tak ada apa, insya-Allah. Cikgu akan masuk, kita akan mula bincang nisbah, kadar, kadaran. Okey, kita dah masuk dah. Nanti kita akan bincang tentang penyelesaian masalah mencari nilai yang kita tidak diketahui, macam mana cara mudah kita nak ni. Nanti cikgu akan bincang next class lah. Boleh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan pada hari, kalau tengok di sini okey, kalau tengok di sini kelas kamu pada hari apa? Pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat ni ya. Pada hari Jumaat ni jangan lupa kelas cikgu noh. Okey, nanti juga akan detailkan lagi lah apa yang kamu belajar hari ni. Kalau boleh next kelas ni kita akan habiskan tajuk nisbah kadar-kadaran kalau boleh. Sebab tak banyak dah. Takat tu saja kelas kita pada hari ni. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp cikgu terus lah. Nanti kalau ada apa-apa masalah ada WhatsApp cikgu. Okey, takat tu saja kelas kita pada malam ni. Nasihat cikgu, duduk kat rumah kena hati-hati noh. Jangan ni rehat apa, jangan melilat kat luar tau. Okey, banyak buat latihan. Okey, takat tu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Okey, nanti buka link yang cikgu akan share sebentar lagi. Nanti buka untuk rujukan kamu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.